cari kau dia.
ولا قوة إلا بالله.
orang akan didorong kepada semua yang diciptakan untuk perkara. Kalau dia diciptakan untuk syurga, maka akan dipermudahkan laluan yang tersebut. Kalau dia diciptakan untuk neraka, maka akan dipermudahkan laluan itu. Jadi seolah-olah jawapan itu kalau ditadabbur lebih tak faham. Kerana bila kita malu beramal lah. Baik, kita beramal. Kemudian terus memang lebih tolak. Akhirnya semua akan diperdorong, akan dipermudah, akan diperdorong pada apa yang diciptakan untuknya. Jadi sebelum ada amal sudah ada takdir. Ya. Sebelum ada perintah beramallah, maka sudah ada takdir ke mana orang nak pergi. Jadi kalau dah ada takdir ke mana orang nak pergi, kenapa disuruh nak? Hatta jawapan Nabi SAW pun apabila ditadabburkan juga ditanya ke mana nak umumkan atau juga akan memberi permasalahan yang akhirnya sepatutnya tidak. Oh, ni tak payah. Biasa lah tadi. Akhirnya akan membawa soalan-persoalan yang memang tidak boleh dijawab. Jadi puncanya bukan kerana masalah ini tidak boleh dijawab, tetapi puncanya kerana ianya di satu tahap dia berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dicapai oleh akal manusia. Masalah yang perlu kita percaya ialah semua daripada Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi seolah-olah kita berinteraksi dengan perkara ini dengan dua pandangan yang tidak boleh dilihat secara bersatu. Ada pandangan syariat, Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Itu kita pandang satu sisi. Kemudian satu sisi lagi, semua sudah Allah tentukan. Jadi apabila kita pandang dengan dua sisi ini di tempatnya masing-masing, jadi kita tidak akan timbul masalah. Pandangan syariat, semua Allah suruh kita buat, semua Allah larang kita tinggal. Pandangan hakikat, semua yang berlaku termasuk kita buat baik dan buruk daripada Allah. Begini cara pandang, simple. Ikmalu, buat. Ini syariat. Kullun muyassarun lima khuliqalah, itu syariat. Ini hakikat. Sebab itu cara begini, kalau selagi mana kita sentiasa dengan benda ini, maka tidak ada orang keliru. Orang boleh berinteraksi dengan syariat satu masa, kemudian dia berinteraksi dengan hakikat satu masa, di masa yang berbeza lah. Maknanya ketika dia bangun pagi subuh, maka dia fikir syariat, Allah suruh dia semayang, maka dia semayang lah. Kemudian dia fikir alhamdulillah, dia fikir kepada hakikat pula, Allah dah bagi dia semayang, kan, dengan bantuan Allah dia semayang. Jadi dia fikir secara hakikat. Tapi kalau dia bangun pagi, akhirnya dia bergabung antara syariat dengan hakikat dalam satu masa, maka dia fikir, kalau Allah takdirkan aku semayang, mesti aku semayang. Tapi sekarang aku tak semayang, maknanya Allah belum takdir. So, nak semayang ke tak semayang, dah tunggu apa yang Allah takdirkan. Tapi kalau tak buat sekarang, nanti masuk neraka. Tapi kan kalau Allah yang takdirkan masuk neraka, memang neraka. Jadi dia apabila dia bergabung pemikiran, maka dia jadi masalah kepada apa nak dilakukan. Maka timbul Jabariyah, Qadariyah,
dan fahaman-fahaman lain, kerana benda ni dia mix ketika nak berfikir apa nak buat, ketika nak buat apa yang nak buat. Ketika sekarang dia fikir hakikatnya, syariatnya secara satu, tetapi tidak pandai harmonikan bagaimana mengharmonikan kedua-duanya. Bahkan kalau kita membahaskan kedua-duanya pun masih akan ada kesimpulan yang tidak memberi kesimpulan, ya, sebagaimana diucapkan oleh para ulama, kita ini majbur, kita ini dalaman kita memang secara hakikatnya sudah dipaksa oleh takdir secara hakikatnya fi qalabil mukhtar, dalam zahir yang memilih, ya, kita ni memang akhirnya dicengkam oleh cengkaman takdir yang tidak mungkin keluar daripada takdir, tetapi di zahir yang mukhtar, ya. Ini ungkapan hatta disebut oleh Imam As-Sanusi jika kita lihat dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika beliau membincangkan tentang Muqaddimah Sanusiyah, ya, maka beliau menyebut satu kalimah, ya, yang kita tengok dalam ini Syekh Jamal Faruq, ini Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Kita tak ada syarah, tak bawa syarah beliau sendiri. Dalam syarah beliau menjelaskan al-abdu majbur fi qalabil mukhtar, ya, seorang itu, hamba itu majbur, dicengkam oleh cengkaman takdir dalam surah memilih, ya, dalam surah memilih, ya, kerana masalah takdir ini ialah masalah yang kita boleh percaya secara tasawuri, tetapi susah nak difahami secara kita boleh faham secara tasdiki, tetapi susah untuk difahami secara tasawuri. Maknanya kita faham secara membenarkan takdir, tetapi susah nak difahamkan apa yang kita benarkan tentang takdir. Sebagaimana kita faham secara tasdiki, membenarkan Allah itu tidak bertempat, tapi kita tidak boleh memahami secara tasawuri apa makna Allah tidak bertempat, kerana kita setinggi-tinggi akal kita hanya memahami wujud benda itu dengan tempat. Jadi nak memikir Allah yang tidak bertempat dan tidak bermasa tak boleh capai. Apa makna Allah tidak ada masa? Jadi kalau Allah tidak ada masa, macam mana perbuatan dia yang berlaku sekarang ni ada masa? Jadi untuk sampai ke tahap memahami tasawur masalah ini secara tasawuri, perincian kita tak akan capai. Tetapi kita membenarkannya, Allah wujud tanpa tempat, tanpa masa. Kenapa kita percaya begitu? Kerana akal, syarak pun menunjukkan ke arah itu. Cuma akal dan syarak tidak memperincikan kenapa, macam mana benda tu macam tu. Macam mana Allah itu wujud tidak bertempat dan tidak bermasa, kerana akhirnya tidak ada kaif bagi perkara itu pun. Ya, bila tidak ada kaif ni ialah bagaimana ya, akal kita dan syarak tidak boleh menjelaskan benda yang akhirnya sesuatu yang tidak ada kaif. Bila tak ada kaif, maka pintu masuk untuk tasawuri kepada kita dah tak boleh, ya, kerana Allah itu la kaifalah, tidak ada kaif bagi dia. Kita hanya boleh menjawab limaza, kenapa kita kata Allah tidak bertempat.
Kerana tempat itu batas, kerana tempat ini sekian-sekian. Kalau Tuhan bertempat, maka mustahil sebenarnya Allah itu terbatas sekian-sekian. Jadi wajiblah Allah tidak bertempat. Tetapi hakikat Allah tidak bertempat, kita dah tak boleh pergi. Maka begitu juga masalah-masalah ketuhanan yang lain, yang kita tidak akan boleh dapat secara faham, tetapi kita boleh dapat secara percaya. Kita boleh dapat secara percaya kerana akal dan syarak menunjukkan ke arah itu. Ya. Akal menunjukkan ke arah Tuhan tidak ada masa, kerana masa itu ialah benda baharu. Tetapi akal tidak boleh menunjukkan lebih daripada itu. Macam mana hakikat tidak bermasanya Allah? Sampai situ akal tak boleh tunjuk. Akal terbatas. Syarak juga menjelaskannya secara terbatas kerana keterbatasan kita. Ya. Syarak kalau turunkan lebih daripada apa yang akal mampu faham pun takkan faham. Bahkan banyak bahasa syarak sudah melebihi apa yang akal faham pun secara zahirnya. Ketika Allah SWT sebut masalah ini, Allah mengatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak kamu yang lempar ketika kamu lempar, melainkan Allah yang lempar. Sekarang lempar ke tak lempar Nabi SAW? Ya. Maka ayat ini ialah ayat hakikat dan syariat yang Allah jelaskan. Nak memahaminya pun akal tidak mampu untuk faham kaif. Ya. Bahasa Arab kaif yakni ayat ini. Macam mana ayat ini nak faham. Nafikan sebenarnya memang Nabi tak lempar langsung ke? Atau ada sisi yang Nabi SAW melemparkan? Allah nak nafikan kesemuanya ke, ataupun nafikan sebahagian sisi ke, ataupun apa? Kalau daripada ayat itu macam Allah nak nafikan semua, tetapi ada. Allah nak nafikan Nabi lemparkan, tetapi Allah tetapkan Nabi lemparkan. Ketika kata izramaita, ketika kau lemparkan. Jadi sebenarnya ada Nabi lempar ke, tak ada Nabi lempar, ataupun di sebalik Nabi lempar memang Allah yang lempar. Jadi kenapa kalau Allah lempar, kalau Allah yang melakukan setiap perbuatan manusia, kenapa manusia pula akhirnya akan pergi ke arah ancaman dan siksaan syurga dan neraka? Jadi perbahasan begini akhirnya akan berkaitan dengan satu tahap yang tidak boleh dijawab secara terperinci, tetapi kita boleh jawab secara kepercayaan. Kita boleh jawab secara kepercayaan. Sebelum masalah qada dan qadar, ada masalah yang lebih asas, iaitu sifat-sifat Allah itu. Ya, martabat qada dan qadar ialah apa yang kita percaya terhadap apa yang ada pada hubungan antara Allah dengan kita. Satu-satunya yang mengikat hubungan antara Allah dengan kita namanya af'al Allah. Satu-satunya yang mengikat hubungan kita dengan Allah ialah af'al kita. Hubungan Allah kepada kita ialah af'al Allah, perbuatan Allah. Dengan perbuatan Allah kita berinteraksi kepada Allah. Faham hubungan Allah kepada kita. Tetapi hubungan kita kepada Allah pula ialah af'al kita, kehambaan. Tapi di martabat Allah, kehambaan kita pun af'al dia. Di martabat Allah, af'al Allah ke af'al kita, af'al Allah. Tapi kalau kita berinteraksi kepada Allah, af'al Allah, af'al Allah, af'al kita, dan af'al Allah dalam masa yang sama. Jadi yang menghubungkan kita dengan Allah ialah af'al. Tapi sebelum martabat af'al ialah martabat sifat. Sebelum perbuatan ialah sifat. Maka bermulanya faham qada dan qadar ialah memahami sifat-sifat yang ada kaitan dengan qada dan qadar. Secara umumnya 3, secara terperincinya 4, tetapi
tiga lah yang kita akan cuba faham, yang kita pun sepatutnya dah faham dalam sifat 20, hubungan antara perbuatan dengan tiga sifat asas, iaitu ilmu, iradah dan kudrah. Kerana perbuatan daripada kudrah, ya, daripada kuasa. Ini dah martabat sifat. Martabat sifat kudrah mengikut kehendak, iradah sesuai dengan ilmu. Jadi tiga sifat ini, yang tiga berkaitan dengan afal Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada dan qadar hanyalah perkara-perkara perbuatan yang sisi-sisi membahaskan tentang ta'aluk tiga sifat ini, ya, muta'allaqat ketiga-tiga sifat ini, maka keluar padanya qada dan qadar. Maka sebelum pergi kepada qada dan qadar yang lebih agak susah untuk difahami secara terperinci tapi mudah difahami secara ijmali, iaitu semua daripada Allah. Khalas, semua daripada Allah. Kalau orang Mesir dia bahas kalau pening-pening semua daripada Allah. Khalas ba'ah, tak payah fikir lain-lain, ya, tak payah jauh sangat fikir. Tapi kalau kita nak fikir ke dalam masalah qada dan qadar tanpa tertib yang betul, kita akan keliru. Tapi kita pergi naik atas dulu, dia berkaitan dengan af'al. Af'al ini dalam kurungan, dia ada zahirnya af'al, batinnya taksir. Zahirnya af'al, batinnya taksir. Ada zahirnya af'al dan batinnya taksir. Jadi di mana batinnya ada taksir, maka di situlah ada hakikatnya af'al. Jadi kalau perbuatan kita ini ada af'al kita tetapi tidak ada taksir kita, tidak ada memberi kesan kita tidak memberi kesan dalam perbuatan kita, maka dia belum betul-betul perbuatan. Jadi di sebalik perbuatan kita pun taksirnya Allah, maka dia ialah perbuatan Allah. Ya, kerana di sebalik af'al ni macam jasad, rohnya taksir. Ya. Af'al ni macam jasad, rohnya taksir. Kalau ada af'al tetapi kita nafikan tafsir, sebenarnya dia pun bukan af'al. Kita surah zahir kita, perbuatan kita, tapi kerana kita tidak memberi kesan hatta kepada perbuatan kita, yang memberi kesan ialah Allah, maka sebenarnya af'al kita pun af'al Allah. Bila af'al kita ialah af'al Allah, itu yang disebut wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, kerana taksir sebenarnya Allah satu-satunya. Akhirnya akan timbul masalah al-jaza' tadi, balasan tadi, sawab wal iqab. Melainkan satu pandangan lain ialah reverse lagi, melihat bahawa hatta sawab dan iqab pun sebenarnya bukan sawab dan iqab, tapi satu ketentuan yang memang Allah dah tentukan. Allah dah tentukan dia ahli syurga, kemudian Allah cipta perjalanannya menuju syurga. Secara syariatnya, bahasanya ialah balasan dan ganjaran, tapi secara hakikatnya ialah qada dan qadar. Tidak ada orang masuk syurga dan neraka dengan perbuatan dia, tetapi dengan ketentuan Allah, yang mana surahnya ialah perbuatan mereka. Itu ialah hakikat yang berlaku. Macam mana ulama merumuskan ini? Kena faham tertib dia. Apabila af'al, ruhnya ialah taksir, memberi kesan hanya Allah satu-satunya. Kalau tidak, kalau kita kata ada selain Allah memberi kesan, maka dia akan ternafi wahdaniyah dari sudut af'al. Ya, maka dia akan pergi kepada tiga sifat yang lebih tinggi daripada af'al, yang merupakan ruh kepada ruh. Ruh kepada ruh, konsep perbuatan.
Ya, nak ruh kepada ruh, konsep af'al ini kias saja, dia bukan ruh jasad pun sebenarnya. Af'al pun bukan jasad pun. Ruh kepada ruh bagi masalah af'al ialah 3 sifat ini. Kerana apa? Taksir ialah ta'alluq kudrah. Taksir ialah ta'alluq kudrah. Kerja sifat kuasa. Taksir ialah kerja sifat kuasa. Bila kita pergi, kenapa kita nafikan taksir selain Allah yang dah jadi, maknanya sebenarnya manusia tak buat melainkan apa yang Allah buat juga. Kerana taksir ialah ta'alluq sifat kuasa. Maka kuasa ini, untuk memastikan ada konsep wahdaniyah pada kuasa, maka satu-satunya yang memberi kesan mesti Allah. Kalau tidak, walaupun tidak menafikan kuasa Allah, tetapi membilang-bilangkan taksir itu menafikan wahdaniyah taksir. Kalau kita kata manusia pun beri kesan, Allah pun beri kesan, maka kita dah nafikan wahdaniyah pada tahap kudrah itu. Maksudnya adanya yang memberi kesan selain daripada Allah. Jadi masalah bermula di situ. Masalah qada qadar, masalah af'al Allah, af'al ibad, bermula daripada kita nak mengesakan ta'alluq kudrah Allah itu. Allah Maha berkuasa, semua yang berlaku dalam cakupan taksir. Maksudnya semua yang berlaku melalui kuasa Allah yang memberi kesan kepada semua. Maka itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita nak mengesakan fungsi kuasa, kerja kuasa, ta'alluq kuasa. Maknanya ketaklukan kuasa kepada benda yang digagahi ataupun yang dikuasakan itu ialah satu-satunya. Tidak ada campur tangan taksir yang lain. Maka apabila kita mengesakan ta'alluq kudrah ini yang merupakan wahdaniyah dari sudut af'al ini, pada taksir itu, pada memberi kesan, hanya Allah saja memberi kesan, maka bermulalah kefahaman kita bahawa semuanya memang daripada Allah. Kerana dia akan pergi kepada masalah yang lain, kerana Allah menentukan, Allah melakukan, maknanya Allah memberi kesan. Kesan tu ialah dengan memberi kesan itu, yang mungkin yang tak ada, ataupun mungkin yang tak ada, mungkin yang ada tak ada. Taksir ini, maksud taksir memberi kesan ialah dengan taksir itu yang mungkin yang tidak ada, mungkin yang ada tak ada. Itu taksir. Taksir ni, makna taksir ialah memberi kesan. Apa makna memberi kesan? Mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang ada di kalangan mungkinat. Ini taksir. Apa makna memberi kesan ni? Memberi kesan ialah mengadakan yang tiada, meniadakan yang ada dalam kalangan mungkinat. Kerana mustahil dan wajib tidak mungkin menghadapi proses taksir ini. Kerana apa? Mustahil tak boleh ada, maka tidak mungkinlah daripada tidak ada kepada ada. Dan wajib mesti ada, tak boleh tak ada, maka tak mungkinlah daripada ada tak ada. Maka taksir ialah mengadakan yang tiada dan meniadakan yang ada di kalangan mungkinat sahaja. Jadi kudrah di tahap ini, inilah memberi kesan, maknanya mengadakan mungkinat yang tak ada, kemudian meniadakan mungkinat yang ada. Termasuklah ketaatan kita yang asalnya tak ada, akhirnya ada. Siapa yang mengadakan? Siapa yang boleh mengadakan mungkinat? Allah. Jadi maksiat pun macam mana? Maksiat mungkinat ke tidak? Mungkinat. Jadi siapa akhirnya yang mengadakan daripada tiada? Allah SWT juga. Akhirnya banyak persoalan-persoalan yang lain timbul yang belum selesai lagi perbahasannya. Jadi kalau Allah yang ciptakan buruk, adakah buruk kembali kepada dia dan sebagainya? Itu persoalan dah
melirik ke satu arah. Sebenarnya kita kena pergi ke satu arah yang lebih asal, ya, iaitu semua benda yang berlaku di alam ini ialah taksir Allah. Kerana apa? Semuanya ikut kehendak dia, kan? Kudrah tadi memberi kesan mengikut kehendak dia. Di martabat kehendak pula pergi dia. Semua yang berlaku ialah dengan kesan Allah, taksir Allah, mengikut kehendak dia. Mengikut kehendak dia. Dekat situ kita mengesakan semua kehendak. Wahdatul iradah. Mengesakan takhsis. Mengesakan takhsis. Kita mengesakan pengkhususan. Siapa yang menentu pula dekat situ? Dan takhsis ialah juz'un minat taksir. Takhsis ialah sebahagian kecil daripada taksir. Kerana tidak mungkin berlaku apa yang berlaku melainkan ada bahagian tentu dekat situ. Menentukan apa yang akan berlaku, barulah berlaku apa yang berlaku. Kerana itu sebagai ulama memasukkan iradah ta'alluqnya taksir. Ta'alluqnya taksir. Kerana takhsis menentukan itu sebahagian daripada memberi kesan. Sebelum memberi kesan secara buat, akan memberi kesan secara tentu dulu. Tentu sudah mempengaruhi, kan? Tentu sudah mempengaruhi mungkinat. Kerana apa? Taksir ikut takhsis. Takhsis itu asas bagi taksir. Kalau takhsis, kalau taksir Allah beri kesan tanpa ikut takhsis Allah, Allah tidak tentu. Dekat situ pun akan berlaku lemah. Lemah bukan berlaku pada tak boleh buat apa yang dia nak. Lemah bukan berlaku pada tak boleh buat apa yang dia nak sahaja, tapi juga berlaku buat apa yang dia tak nak. Buat apa yang dia tak nak pun lemah. Ada ta'alluq kudrah, iaitu buat tetapi tak ada takhsis. Itu pun lemah. Dia buat apa yang dia tak nak. Dia buat tak? Buat. Tapi dia nak tak? Tak nak. Jadi kalau taksir tidak ikut takhsis pun lemah. Takhsis tidak menyebabkan ada taksir pun lemah. Dia kedua-dua arah begitu. Maksudnya kalau Allah tak buat apa yang dia nak, lemah. Kalau dia buat apa yang dia tak nak pun lemah, kan? Jadi pastilah kudrah akan ikut iradah. Kalau tidak, dari dua-dua sisi lemah. Maka dekat situ, kalau kita nak ambil masalah kecil yang namanya maksiat pun, berlaku dengan ciptaan Allah, taksir. Tapi Allah nak tak benda itu berlaku? Allah nak tak maksiat itu berlaku? Kalau Allah tak nak maksiat itu berlaku, tapi benda itu berlaku hanya dengan taksir Allah sahaja, maknanya berlaku benda yang dia tak nak, kan? Berlaku benda yang dia tak nak, kan? Itu masalah khususnya pada maksiat yang menjadi kerumitan bagi Mu'tazilah hatta dan Qadariyah. Maksiat, kekufuran berlaku dengan taksir Allah ke dengan taksir selain Allah? Siapa yang memberi kesan berlakunya kufur itu? Kalau dia kata makhluk yang beri kesan seperti Mu'tazilah, akhirnya maka dia sudah menafikan keesaan taksir. Dan Asy'ariyah, Maturidiyah tolak, kerana satu-satunya yang memberi kesan hanya Allah. Ya, maka kalau Mu'tazilah mengatakan Allah yang makhluk yang memberi kesan kufur, bukan Allah, maka dia akan pergi kepada melemahkan Allah pada takhsis. Maknanya Allah tak naklah kekufuran tu, sebab dia tidak buat. Makhluk yang tak taksirkan. Kemudian kalau Allah tak, maknanya berlaku juga apa yang Allah tak nak, itu pun lemah. Itu pun lemah. Tapi Mu'tazilah dia ada teori lain. Dia mengatakan benda itu masuk dalam takhsis yang am, iaitu Allah memang tidak berkehendak kepada kufur, tetapi Allah izinkan kufur. Allah izinkan, ya.
kita mengesakan ta'aluk iradah Allah, iaitu takhsis. Kerana dia akan pergi kepada ilmu pula. Allah tentukan apa yang dia tahu. Allah tentukan apa yang dia tahu. Maka ilmu Allah ni dipanggil atap lah kepada perbahasan ini. Ilmu Allah ialah atap kepada perbahasan ini. Dia tentukan benda yang dia tahu. Kalau dia tidak tentukan benda yang berlaku, akhirnya manusia yang taksiskan, manusia yang tentukan kekufuran keimanan dia, manusia yang tentukan. Allah tahu tak manusia akan tentukan benda tu sejak azali, sebelum manusia lahir dan menentukan kekufurannya? Allah tahu tak? Dan macam mana Allah tahu kalau bukan Allah tentu? Sebab manusia yang tentukan. Bila manusia tentukan sejak azali sampai Allah tahu sejak azali? Bila taksis manusia terhadap kekufuran dan keimanannya berlaku sampai Allah tahu manusia tu pilih untuk kufur dan iman sejak azali. Maknanya taksis manusia mesti mendahului taksis Allah, betul? Ilmu Allah, betul? Sebab Allah tahu sejak azali. Kalau Allah tahu sejak azali, yang menyebabkan Allah tahu manusia nak pilih kufur dan iman tu mesti mendahului ilmu Allah itu, kan? Ataupun sama kodim dengan ilmu Allah. Kalau kita punya akidah, Allah tahu sejak azali kerana dia tentu sejak azali. Jadi dia di martabat yang sama. Allah tentu sejak azali apa yang dia nak, maka dia tahu apa dia nak. Tapi kalau manusia yang tentukan apa yang berlaku, perbuatan dia, bila manusia tentu, adakah manusia tentukan sejak azali? Bila dia ada untuk tentukan sejak azali? Sama tahap dengan ilmunya Allah. Maka itu level yang paling tinggi. Akhirnya Qadariyah mengatakan sebelum benda tu berlaku, Allah tak tahu. Jadi Qadariyah dia pergi ke arah, memang Allah tak tahu sejak azali benda yang akan berlaku. Mu'tazilah lebih jujur kepada martabat-martabat ini. Akhirnya dia terpaksa mengatakan bahawa Allah tidak tahu sesuatu sebelum benda itu berlaku. Tetapi adakah menafikan Allah Maha mengetahui? Tidak. Kerana Allah tahu ketika benda itu berlaku. Dia menjadikan ta'aluk sifat ilmu seperti ta'aluk sifat sama' dan basar. Sama' dan basar, Allah tidak lihat benda yang berlaku sebelum benda itu berlaku, kan? Tetapi benda itu berlaku, baru Allah lihat benda itu berlaku. Maka ilmu pun begitu juga. Benda itu tak berlaku, Allah tak tahu. Tapi bila benda itu berlaku, baru Allah tahu. Maka dia tidak menafikan ilmu Allah meliputi segalanya, tetapi dia mengatakan ilmu Allah meliputi segalanya ketika benda itu berlaku sahaja. Sama macam sama' dan basar. Kita pun mengatakan Allah ada sifat mendengar dan melihat sejak azali. Mereka pun kata begitu, dengan sifat ilmu. Tetapi berlakunya ta'aluk tanjizi hadis. Tanjizinya ilmu ialah tanjizi hadis. Sama macam sama' basar berlaku tanjizi hadis kepada benda-benda yang baharu. Sama' basar kan tanjizinya ada dua, qadim kepada yang qadim, hadis kepada yang hadis. Dan ala kulli hal, Qadariyah faham bahawa Allah tahu benda berlaku ketika benda berlaku. Sama macam Allah lihat benda yang berlaku ketika benda itu berlaku. Macam kita angkat tangan dan berdoa, angkat tangan dan berdoa, hamba angkat tangan dan berdoa, maka dekat situ ada 3 ta'aluk inkishaf Allah, ta'aluk singkapan Allah. Pertama, ta'aluk singkapan ilmu. Allah tahu kita sedang berdoa. Yang kedua, singkapan lihat. Allah lihat kita sedang berdoa. Yang ketiga ialah Allah dengar kita sedang berdoa, kerana kita berdoa dengan suara dan sampaikan. Tetapi sebelum kita berdoa, berlaku satu singkapan sahaja, iaitu singkapan ilmu. Allah tahu bila kita akan berdoa sebelum kita berdoa.
Tapi Allah belum lihat kita berdoa kerana kita belum berdoa. Jadi singkapan lihat dan singkapan dengar belum berlaku. Ya. Sebelum kita berdoa, singkapan lihat dan singkapan dengar belum berlaku. Tetapi singkapan ilmu dah berlaku, maknanya sejak azali Allah tahu kita nak doa bila kita berdoa. Adapun qadariyah, sebelum kita berdoa, singkapan ilmu pun belum berlaku. Singkapan ilmu pun belum berlaku. Kerana Allah hanya tahu bila kita berdoa baru ada tiga-tiga singkapan. Singkapan ilmu, singkapan dengar dan singkapan lihat. Sebelum kita berdoa, tiga-tiga singkapan tak ada. Maknanya Allah ada suluhi qadim. Ilmu ni dia boleh tahu tapi dia belum tahu. Asy'ariyah tak ada suluhi qadim. Ilmu Allah tu boleh tahu sebelum dia tahu. Dia memang tahu sejak ada ilmu pun. Dia tanjizi qadim, sejak azali dia tahu benda yang dia tahu. Jadi sebelum kita berdoa, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tahu kita akan berdoa. Tapi Qadariyah kata Allah belum tahu kita berdoa. Maka Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bila berlakunya perbuatan hamba, Allah beri kesan, Allah yang menyebabkan benda itu ada, Allah yang tentukan benda itu ada. Sebab akhirnya Allah pun tahu benda itu akan ada. Qadariyah kata Allah tidak memberi kesan, tapi manusia yang beri kesan. Allah tidak tentu kerana manusia yang menentukan, dan Allah tidak tahu melainkan setelah benda itu berlaku. Mu'tazilah ialah Qadariyah yang kedua, dipanggil Qadariyah yang akhir, mengatakan Allah tidak memberi kesan, manusia yang beri kesan. Allah tidak tentukan, manusia yang tentukan. Tetapi Allah tahu sejak azali. Dia tidak berani sampai kata Allah tak tahu sejak azali. Tetapi akhirnya martabat taksir dan taksis dia ikut Qadariyah. Tapi di martabat ilmu dia masih kata Allah tahu sejak azali. Ini kefahaman kita sebelum masuk qada qadar ialah kefahaman kita tentang tiga sifat ini. Kefahaman kita tentang tiga sifat ini. Maka sebelum kita pergi kepada masalah qada dan qadar, kita kena faham kemustahilan bagi tiga-tiga sifat ini. Apabila kita mengatakan Allah tahu, kita kalau ulama bahas daripada kudrah dulu, mustahilnya ada taksir selain Allah, kan? Itu perbahasan kudrah. Mustahilnya ada taksir selain Allah. Kerana taksir selain Allah Subhanahu Wa Taala akan melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada benda yang tidak diberi kesan oleh Allah. Kalau ada benda yang tidak diberi kesan oleh Allah, maknanya seolah-olah benda yang berlaku ini ada kerjasama antara Allah dengan makhluk. Ada musyarakah. Allah beri kesan sebahagian, makhluk beri kesan sebahagian. Musyarakah. Ataupun ada dua al-muassir kepada asar yang satu. Itu pun mustahil. Mustahil kerana kalau kita ambil dua pen, kita tidak boleh menitik dua pen kepada satu titik. Satu titik hanya dari satu pen saja. Betul tak? Satu titik hanya dari satu pen. Kalau ada dua pen, nak meletakkan titik, maka dia akan jadi titik sebelah-sebelah. Dia bukan satu titik yang sama. Maka itu dinamakan sebagai kerjasama. Sebahagian daripada satu titik pen, sebahagian daripada satu titik yang lain. Ataupun kalau nak pergi kepada satu titik juga, satu titik pergi, kemudian satu titik yang kedua sampai, benda dah ada. Itu nama dia tahsilul hasil. Maka mana-mana taksir yang sampai kemudian, tidak taksir pun. Taksir mesti satu dan itu saja. Ataupun teori lain mengatakan Allah memberi kesan tetapi dengan kita, maka itu menyebabkan Allah berhajat kepada kita untuk beri kesan. Itu pun mustahil. Kemudian pergi kepada masalah taksis, mengkhususkan. Kalau berlakunya apa yang berlaku, taksir itu bukan daripada Allah, adakah Allah tentukan? Itu persoalan yang Imam Fakhruddin Ar-Razi bahas. Kalau
Akhirnya manusia yang bagi kesan, adakah Allah inginkan begitu? Adakah Allah inginkan? Ataupun keinginan beri kesan itu daripada makhluk itu? Kalau Allah ingin tetapi yang beri kesannya ialah makhluk, lemah, kan? Allah ingin kekufuran tetapi yang memberi kesan ialah makhluk, lemahlah. Macam kita nak minum air tetapi yang buat air orang lain, kan? Lemah. Jadi, okey, Allah tidak menentukan kekufuran. Maka lebih dahsyat lagi, berlakunya sesuatu dalam mungkinat ini yang tidak dikehendaki oleh Allah pun lemah juga. Berlakunya benda dalam kerajaan dia, dalam makhluknya yang bukan daripada kehendak dia pun lemah juga. Maknanya kita tak nak orang buat kopi, tiba-tiba ada orang buat kopi dekat rumah kita, lemah juga. Jadi menafikan wahdaniyah taksir dan wahdaniyah taksis melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan satu-satunya yang mengkhususkan Allah, satu-satunya yang memberi kesan ialah Allah, maka tidak timbullah masalah ada perbuatan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana nak kaitkan dengan syariat? Itu ialah idea yang kedua. Idea yang pertama ialah faham kemustahilan dulu. Mustahil benda berlaku dengan ada yang lain daripada Allah memberi kesan. Itu dulu. Kerana apa? Kerana akan melemahkan Allah semua yang memberi kesan selain Allah. Kalau ada yang muassir selain Allah, akan melemahkan, menunjukkan Allah lemah, dan mustahil Allah lemah. Mustahil Allah lemah. Sama ada kuruh, Allah terpaksa, maknanya berlakunya benda yang berlaku bukan ikut Allah nak, ataupun Allah lakukan benda yang Allah tak nak. Kalau taksir kufur daripada Allah tetapi taksisnya daripada makhluk, ataupun taksirnya daripada makhluk, taksisnya daripada Allah, itu semua sisi wajah menyebabkan Allah lemah. Semua wajah, dan lemah mustahil bagi Allah. Dan tidak ada orang pun yang mengatakan Allah menentukan apa yang ditentukan memberi masalah. Allah tentukan hatta kufur. Allah tentukan hatta kufur. Dekat situ tak ada tasawur lemah. Ada tak tasawur lemah? Allah tentukan kekufuran. Khalas, kan? Betul tak? Kalau Allah tak tentukan kufur, maka dia banyak masalah lain. Siapa yang tentukan? Kalau Allah tidak tentukan kufur, siapa tentukan? Kalau Allah tak ciptakan kufur, siapa ciptakan? Dekat situ yang masalah. Kalau Allah tidak tentukan kufur, siapa tentukan? Akhirnya makhluk yang tentukan. Makhluk tentukan dengan iradah apa? Dengan iradah yang Allah bagi. Allah dia juga yang bagi iradah dia. Nampak? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau makhluk yang menentukan, maka dia akan pergi tasalsul sampai madhi. Makhluk menentukan dengan iradahnya yang azali, dengan iradahnya yang baru, dengan iradahnya yang baru lagi, dengan iradahnya sampai tak ada permulaan bagi taksis itu. Kita kan menentukan dengan apa? Kita menentukan dengan keinginan kita. Keinginan kita datang dari mana? Kalau tidak bermuara kepada satu keinginan yang azali, dan satu keinginan yang azali hanya Allah. Taksis ini dia mesti berhenti kepada keazalian. Dia mesti berhenti kepada satu yang azali. Kerana kalau ketentuan kita terapung dalam kebaharuan tanpa kembali kepada siapa sebenarnya yang menentukan sejak azali, macam mana adalah ilmu Allah? Itu masalah. Macam mana adalah ilmu Allah kalau ketentuannya tidak bersifat azali? Taksis mesti azali. Kerana apa? Kerana makhluk ini mesti silsilahnya berhenti kepada azali, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik beri kesan mesti dengan kesan yang azali, kerana tak mungkin kita ada kuasa melainkan kuasa yang Allah bagi, kan? Kuasa yang Allah bagi itu adakah terpisah daripada diri Allah, ataupun sebenarnya memang makhluk tak ada kuasa pun? Makhluk memang tak ada kuasa, tapi yang di sebalik makhluk itu ada Allah. Sebab kuasa tidak boleh terpisah daripada diri, betul? Macam mana kuasa Allah terpindah kepada makhluk? Jadi taksir Allah tidak mungkin pindah kepada taksir makhluk. Ilmu Allah kan kita belajar. Yang kita belajar ni kan yang kita fahamkan ilmu Allah.
Tapi terpisah tak daripada Allah ilmu? Tak. Masih ada ilmu Allah SWT, sebab ilmu hanya inkishaf. Kita tersingkap, Allah singkap. Tetapi kuasa memberi kesan. Kalau kita memberi kesan, maka dekat situ Allah tak boleh beri kesan dah, kan? Setiap mana yang kita beri kesan, maka tak boleh dah Allah bagi kesan. Ataupun Allah beri kesan melalui beri kesan kita, itu pun lemah kerana Allah memerlukan kita untuk memberi kesan. Jadi di martabat apa pun, kalau kita tidak memberikan kesimpulan bahawa adanya keesaan memberi kesan dan keesaan mengkhususkan, maka dia akan bawa kepada Allah lemah. Tapi kalau kita bawa kepada keesaan Allah yang memberi kesan daripada kuasanya, dan Allah yang memberi, Allah satu-satunya yang menentukan di iradahnya, maka dekat situ hanya timbul masalah. Pertama, menisbahkan keburukan kepada Allah. Itu masalah lain. Masalah kalau Allah ciptakan buruk, so Allah buruk. Itu boleh dijawab dengan penjelasan. Tetapi masalah Allah lemah tak timbul dah. Masalah lemah dah selesai. Ya. Cuma apabila mereka cuba jawab di sini, mereka tak boleh jawab Allah lemah. Mereka tak boleh jawab Allah lemah. Tapi kita selesaikan bahawa Allah lemah dulu. Habis. Satu-satunya pintu yang menyebabkan Allah mustahil, Allah jadi tidak lemah, ialah satu-satunya yang menentukan Allah, satu-satunya yang memberi kesan hanya Allah. Itu saja pintu menutup kemustahilan lemah. Okey, pergi kepada, kalau Allah yang ciptakan benda buruk, adakah Allah buruk? Itu masalah lain. Kalau Allah SWT yang ciptakan keburukan, lalu Allah campak orang ke dalam neraka kerana keburukan yang Allah ciptakan pada dia, adakah Allah zalim? Satu masalah lain. Maka kita kena betulkan konsep baik dan buruk dan konsep kezaliman dan keadilan. Dekat situ ulama Asy'ariyah selesaikan dengan masalah yang berbeza. Jangan kita masalah dekat sini pergi ke sini. Selesaikan dulu Allah tidak lemah. Satu-satunya yang menutup pintu Allah lemah ialah Allah yang menentukan segala yang berlaku dan Allah yang memberi kesan segala yang berlaku. Ini secara akal, dalil ada. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, tu dah selesai martabat iradah, takhsis. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Dalil bagi kita bahas dalil akal sebab kita memang dekat situ kita nak matikan. Ya. Mustahil Allah lemah, maka pasti satu Allah satu-satunya yang mengkhususkan. Nak dalil syarak memang ada, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Satu-satunya yang memberi kesan ada, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khaliqu kulli syai. Allah ciptakan, Allah yang memberi kesan kepada setiap satu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ke atas syai', segala benda qadir, taksir Allah. Jadi dalil kepada wahdatut taksir dan wahdatul takhsis ada secara syarak. Tetapi kita nak bahaskan kenapa wahdatul takhsis dan wahdatul taksir, kerana tidak bahu Allah lemah. Nabi SAW memang membahas dua, dalil syarak dan dalil akal. Al-Quran pun begitu. Nabi SAW sebut innallaha la yanam, Allah tidak tidur. Kenapa Allah tidak tidur? Kerana ada dalil dalam Al-Quran, la ta'khuzuhu sinatu walau, tetapi wala yang bagi lahu ayanam, dia tak sepatutnya tidur pun. Nampak? Innallaha la yanam, dalilnya syarak, mungkin ada, memang ada dalam syarak. Wala yang bagi lahu ayanam, dan dia tidak sepatutnya tidur, tidak ada dalam dalil syarak. Allah tidak kata dia tidak sepatutnya tidur, dia hanya kata dia tidak tidur. Mana datang tidak sepatutnya? Akal. Allah tidak sepatutnya tidur. Kenapa? Tidur lemah. Tidur lemah. Jadi kita kena faham masalah, jangan sampai melemahkan Allah. Setelah itu, kalau Allah ciptakan keburukan, Allah yang tentukan keburukan, so Allah ni buruk lah. Itu kita boleh bahas secara makna baik dan buruk, akan kita bahaskan. Kemudian dia pergi kepada masalah keadilan dan kezaliman. Kalau Allah ciptakan orang yang kafir, dia yang tentukan kafir, dia yang memberi kesan kafir, kenapa dia masukkan dalam neraka? Itu perbahasan adil dan zalim.
Kerana bagi mereka Mu'tazilah terutamanya mengatakan Allah tidak mungkin ciptakan sesuatu dengan kezaliman. Makna kezaliman ialah tidak meraihkan konsep solah wal aslah. Maknanya Allah menentukan mesti benda itu bermaslahat atau lebih bermaslahat. Jadi itu masalah keadilan dah tak betul bagi Asy'ariyah. Yang kita akan bahaskan kenapa solah wal aslah ni tidak boleh dijadikan sebagai satu asas dalam memahami keadilan Allah. Makna adil bagi kita ahli sunnah wal jamaah bukan Allah menciptakan meraih maslahat hamba. Kalau Allah menentukan tidak raih maslahat hamba, maka Allah zalim. Itu Mu'tazilah kata. Kita kata zalim dan adil bukan neracanya maslahat hamba. Maka kita baiki konsep keadilan Allah, kita baiki konsep baik dan buruk, selesai dah masalah sini. Sekarang masalah kelemahan Mu'tazilah tak boleh selesaikan. Tetapi kita boleh selesaikan kelemahan dulu, kemudian kita akan selesaikan masalah baik dan buruk, kemudian kita akan selesaikan masalah adil dan zalim dalam kacamata ahli sunnah wal jamaah. Maka tiga perkara ini apabila kita faham dengan baik, maka kita boleh buat rumusan bahawa semuanya daripada Allah dengan rasa tenang sedikit, walaupun akhirnya ketika malas kadang-kadang kita nak nisbahkan kepada Allah pun kadang-kadang malas ni daripada Allah. So itu kena mujahadah untuk tengok dengan kacamata syarak. Memang akhirnya iblis akan pergi dalam hasutan iblis yang terakhir ialah tentang akidah. Kalau baca Minhajul Abidin, 7 tahapan iblis dalam menyesatkan anak Adam ialah masalah akidah. Jadi, kalau Allah dah tentukan kau ni ahli syurga, engkau beramal ke tak beramal ke masuk syurga. So tak beramal pun okey. Kalau engkau ditentukan ahli neraka, engkau beramal ke tak beramal ke masuk neraka. So baik tak payah beramal. Dua-duanya baik tak payah beramal. Sebab Allah dah tentukan. Siapa nak jawab kat situ? Jawapannya bukan akidah lagi, syarak dulu. Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Dan kita percaya dengan janji Allah. Tak mungkinlah kita beramal Allah akan sia-siakan. Itu cara jawab yang Imam Ghazali berikan dalam Minhajul Abidin. Tapi memang akhirnya tinggal kita bagaimana nak memastikan kita dalam syarak walaupun dah faham takdir. Tapi yang kita nak bahaskan di peringkat awal itu, selesaikan masalah Allah tidak lemah dulu. Selesaikan Allah tidak lemah. Walaupun daripada konsep ini ada konsep-konsep lain akhirnya yang menyebabkan kita pun boleh beri kesan dan sebagainya. Ini semua konsep-konsep yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, kerana dia menafikan dua perkara yang kita dah sebutkan, iaitu keesaan memberi kesan dan keesaan apa? Keesaan taksir dan keesaan pada takhsis. Dua benda ini yang menyebabkan Allah tidak lemah. Satu-satunya yang memberi kesan dan satu-satunya yang menentukan. Satu-satunya yang memberi kesan dan satu-satunya yang menentukan. Kerana Allah tahu semua benda sejak azali. Bila Allah tahu semua benda sejak azali, maka pastilah dia tahu semua benda sejak azali dengan pengkhususan yang azali. Satu-satunya yang menentukan sejak azali hanya Allah. Kerana makhluk tidak ada secara azali untuk tentukan. Makhluk tidak ada secara azali sejak azali sehingga boleh menentukan sejak azali. Jadi itu yang mukadimah kepada seluruh perbahasan. Memahami konsep tiga sifat yang lebih utama, kudrah, iradah, ilmu. Kemudian barulah kita faham apa makna qada dan qadar. Qada dan qadar kita akan masuk pada fasa yang sesi yang kedua,
pada pukul 11 nanti insya-Allah. Boleh kita rehat sekarang rehat sampai pukul 11. Nanti kita sambung pukul 11 untuk membahaskan tentang al-qada wal qadar. Boleh buka, semua ada kan zaman ni ada internet, boleh buka laman-laman kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ummul Barahin tahu syarahnya banyak. Mungkin akidah Jauharah Tauhid ada bahaskan tentang qada dan qadar. Boleh kita tengok, siapa-siapa ada kitab boleh buka, kita bahaskan qada dan qadar di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah sebelum kita pergi kepada fahaman-fahaman lain. Mungkin Ustaz Alif boleh kongsikan juga mukadimah Sanusiah itu, dan bagi kongsikan kepada mereka mukadimah Sanusiah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan kita sambung semula pada jam 11. Kalau 11 kita akan teruskan dengan sesi kedua, dan sesi ini bagi saya berfungsi, iaitu fahaman Jabariyah dan juga fahaman Qadariyah dalam membahaskan berkenaan dengan takdir. Jadi insyaAllah bagi jemaah yang hadir boleh kita stay di sini boleh, ataupun anda silakan, air pun ada di belakang insyaAllah, dan ada roti untuk anak sebut tuan-tuan. Pukul 12.30 insyaAllah kita usahakan untuk makan kedai. Boleh? Ada bersama juga tuan-tuan, kalau tadi ada soalan boleh nanti kita akan buka sesi soalan jawab, ataupun tuan-tuan yang segan nak bertanya secara open boleh tulis dalam kertas dalam pada saya lah, untuk diajukan kepada masing-masing insya-Allah. Jadi kita akan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.